dan sekarang Osmaniyah. Di manakah Osmaniyah? Osmaniyah menatik Amir Bahar mereka yang bernama Piriz untuk menjaga kawasan sebelah timur dan jangan membiarkan Portugis sampai ke sebelah timur. Tiba-tiba kerajaan Osmaniyah yang masih ada ketika itu mendapat tahu bahawa Portugis bukan saja berjaya sampai ke timur, tetapi telah mengajarkan kerajaan Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama dengan TV Bandar Nasional atas tajuk Sejarah Melaka selepas kejatuhan Granada. InsyaAllah kita akan lihat apakah kesan kejatuhan Granada di Andalusia, sebuah kerajaan Islam, dan Melaka juga sebahagian daripada kerajaan yang bertahta pada masa yang sama. Sebelum kita lebih jauh, kita mulakan dengan ayat yang Allah ingatkan kita tentang Yahudi dan Nasara. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lan tarda anka al-yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna Allaha wal huda wa in ittaba'tahum fatadri ja'aka min ba'da ladzi ja'aka min malaka min Allah min waliyyun wa nasir. Surah An-Nasr. Dan tidak mungkin perintah kepada kamu Yahudi dan tidak juga Nasara, sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah bahawa petunjuk Allah ialah petunjuk yang hakiki. Dan sekiranya kamu mengerti hawa nafsu kamu, mereka, selepas datang pada kamu ilmu, maka tidak ada lagi lah pada kamu pelindung daripada Allah dan tidak ada penolong. Dan inilah Allah mengatakan kita tentang Yahudi dan Nasara. Dan hari ini kita cuba melihat peristiwa yang sama berlaku pada masa yang dulu, yaitu di kerajaan Andalusia. Kerajaan Andalusia Islam ialah kerajaan yang bertapak selama 800 tahun. Dan kita lihat kerajaan ini akhirnya jatuh pada tahun 1492. Dan gambar ini gambar yang cukup menyayat hati kita. Gambar Khalifah Islam yang terakhir, yaitu Abu Abdullah Muhammad Bani Ahmad yang berada sebelah kiri di atas kuda hitam, yang menyerahkan kota Granada kepada pemerintah baru, yaitu Ferdinand dan Isabel. Pemenangan ini cukup menyayat hati kita, kerana inilah yang menjadi titik tolak kepada penjajahan seluruh negara Islam kemudian yang jatuh satu persatu, bermula daripada Granada yang berlaku di Spanyol. Apakah hubungan dengan kita di Melaka? Dan rentetan daripada kejatuhan inilah kita lihat mereka datang ke sebelah timur untuk meneruskan agenda yang sama seperti apa yang berlaku di Granada ini. Apakah yang berlaku di Granada? Ini ialah surat penyerahan Granada daripada Khalifah Islam kepada Ferdinand dan Isabel, yaitu kedua-duanya suami isteri yang memang berkahwin tujuannya lah untuk memerangi Islam. Dan surat ini mengakui bahawa Granada akan diserahkan oleh Khalifah Islam kepada Kristian dan diterima oleh Ferdinand dan Isabel, dan diberikan syarat bahawa sebagaimana umat Islam telah memberikan keamanan kepada seluruh penduduknya sama ada Islam dan bukan Islam ketika merintah Andalusia selama 800 tahun, maka harapan yang sama diberikan kepada raja ini supaya berpegang janji bahawa umat Islam diberikan jaminan sama, jaminan keselamatan, jaminan kesejahteraan, dan tidak ada paksaan untuk menukar agama. Dan itulah perjanjian yang berlaku ketika itu pada tahun 1492. Dan perjanjian itu telah ditandatangani walaupun mendapat bantahan daripada umat Islam. Dan inilah raja yang dimaksudkan tadi, Ferdinand dan Isabel. Apabila saja dapat memerintah dan mengambil alih daripada kota Granada, maka mereka membuat satu peraturan yang sangat ketat. Umat Islam, kami minta maaf, ini adalah satu negara Kristian. Di sini adalah satu raja, satu bangsa, satu agama. Umat Islam tidak boleh tinggal di Spanyol, dan oleh itu mereka dipersilakan keluar, ataupun pilihannya lah dikristiankan ataupun mati. Hanya 3 pilihan, iaitu keluar segera, ataupun Kristian, ataupun mati. 3 pilihan yang diberikan oleh Ferdinand dan Isabel terhadap Islam. Dan oleh sebab itu tuan, jangan percaya kepada perjanjian apabila kita melakukan perjanjian dengan orang bukan Islam. Mereka tidak ada
ismah. Mereka tidak ada sebab untuk mereka patuhi perjanjian yang dilakukan oleh Islam pada mereka. Dan kita lihat dalam perjanjian ini, mereka telah belot, dan sebaik saja umat Islam telah jatuh, maka rakyat Islam ataupun umat Islam dihalau keluar daripada Sepanyol, dan mereka keluar berduyun sebagaimana yang digambarkan di sini. Seramai 300,000 umat Islam telah berpindah keluar daripada Sepanyol, dan mereka kembali ke Afrika, ke Semenanjung Arab, dan ke mana saja asalkan bukan di Sepanyol. Inilah tuan-tuan, kita ambil iktibar bagaimanakah umat Islam telah jatuh di Andalusia, dan sebagaimana kita lakukan kebaikan selama 800 tahun tidak pernah dinilai oleh mereka. Bahkan bagaimana umat Islam telah menukar Eropah daripada zaman gelap ke zaman kecerahan disebabkan perkembangan yang ilmu yang berlaku di Sepanyol begitu hebat dalam kurun yang ke-13, 14 dan 15. Tuan-tuan, pertamanya apabila Islam jatuh, apa yang dilakukan oleh Raja baru ini, Raja Ferdinand dan Isabel, ialah menukar masjid menjadi gereja. Dan inilah satu contoh Masjid Jami' Cordoba. Masjid ini adalah masjid tempat tumpuan kajian ulama Islam satu masa dulu. Tetapi sebaik saja Islam kalah, maka gereja ini ditukar menjadi, masjid ini ditukar menjadi gereja, dan itulah satu contoh bagaimanakah mereka melakukan pada umat Islam apabila kita telah tidak ada kuasa lagi. Ini untuk kita ambil iktibar. Dan kita lihat gambar ini menyatakan bahawa umat Islam dibaptis, dikristiankan. Mereka yang tidak keluar daripada Sepanyol, mereka diberi pilihan mati ataupun Kristian. Tidak ada pilihan yang lain. Gambar ini menggambarkan mereka telah mengkristiankan umat Islam. Berapa ramai jumlah tidak diketahui. Dan kita lihat selepas itu, Raja Ferdinand, raja yang datang, Raja Philip II yang datang mengganti Ferdinand, memberikan tawaran kepada rakyat Sepanyol, sesiapa yang dapat membawa kepala umat Islam akan diberi bayaran yang sangat mahal. Dan mereka mencari kepala umat Islam, dan hampir tidak ada umat Islam yang dapat dilihat dalam bandar. Mereka bersembunyi. Dalam titah ini dikatakan bahawa 60,000 kepala umat Islam telah dipancung dan dibawa ke istana untuk mendapat anugerah. Dan inilah nasib umat Islam. Bagaimanakah perjanjian yang dilakukan oleh khalifah kita terakhir dengan raja baru tidak pernah ditepati sama sekali. Dan walan tada'an kal yahudu wal nasara hatta tad'u min tahun. Dan itulah yang Allah berikan kepada kita, bahwa Yahudi dan Nasara tidak akan reda selain pada kita mengerti agama mereka. Dan ini benar-benar terjadi di Spanyol. Dan inilah gambaran yang mereka sebut sebagai mahkamah taftish ataupun inquisition, yaitu mengkristiankan orang Islam. Dan siapa yang engkar akan menerima hukuman mati. Gambar-gambar ini menyatakan bagaimanakah nasib Islam yang pernah membangun Spanyol selama 800 tahun, menerima nasib yang cukup malang. Dan sebaik saja umat Islam telah kalah, kerajaan Islam terakhir yang kalah di Granada, maka mereka mengutuskan pelayaran ke seluruh dunia. Inilah gambar mereka mengutus sebaik saja Islam telah kalah di Spanyol. Mereka mengutus Columbus untuk mencari kepala umat Islam. Dan pada tujuan asalnya mereka ingin ke India. Tetapi mereka tersesat sampai ke Amerika. Dan di Amerika mereka telah disambut oleh orang Islam. Orang Re-Indian ialah orang yang sudah beragama Islam. Umat Islam telah berada di Amerika 600 tahun lebih awal pada saat kedatangan Columbus, sebab umat Islam telah sampai di Amerika pada tahun 889 Masehi mengikut catatan yang dicatatkan oleh sejarah Islam. Bahkan mereka telah membentuk satu masyarakat yang dinamik di Amerika. Dan gambar ini menunjukkan bahawa Columbus sampai ke batang Amerika, disambut oleh umat Islam, Re-Indian. Dan apakah yang berlaku selepas itu? Kita lihat Philip II telah memberikan arahan supaya membawa balik kepala umat Islam. Apakah yang berlaku tidak pasti, tetapi apa yang dicatatkan dalam sejarah mereka. Dan inilah umat Islam yang telah menemui Amerika sebelum daripada Columbus sampai. Bahkan peta umat Islam telah dilukis dengan jelas. Dan inilah sejarah yang benar tidak mendapat tempat di dalam sejarah moden hari ini. Apa yang berlaku ialah mereka membunuh umat Islam Re-Indian. Sebagaimana mereka lakukan di Spanyol,
umat Islam di Amerika yang kebanyakan orang Apache, orang Cherokee, mempunyai dua pilihan, mati atau Kristian. Mereka tidak ada pilihan ketiga. Oleh sebab itu kita lihat betapa dahsyatnya rakyat Indian telah dibunuh oleh Spanyol yang datang bertatalu kemudian dan akhirnya telah membentuk satu masyarakat, dan orang Islam telah terpinggir ke kawasan pedalaman, dan inilah yang dilakukan oleh Spanyol apabila mereka datang menjajah Amerika. Gambar-gambar ini ialah menggambarkan mereka menggantung umat Islam, membunuh umat Islam, dan tujuan mereka ke Amerika bukan untuk mencari rempah, bukan sama sekali. Walaupun mereka tersesat, mereka datang membawa misi raja mereka, misi gereja, bahawa kepala umat Islam harus dibawa kembali ke gereja untuk pastikan bahawa orang Islam telah berakhir di dunia. Itulah yang dicatatkan umat Islam. Tuan-tuan, Columbus ingin ke India, tetapi tersesatkan mereka. Dan inilah juga misi yang datang kemudian, yang diberikan pada tahun 1497, yaitu 5 tahun kemudian selepas Columbus tidak menemui India. Maka tugas yang sama diberikan kepada Vasco da Gama. Vasco da Gama tidak mengetahui ilmu pelayaran, tetapi dia telah meminjam nahkoda Islam yang bernama Ahmad bin Majid untuk membawanya ke India. Ahmad bin Majid telah datang berkali-kali, dan peta yang dilukis oleh Ahmad bin Majid lah yang dibawa oleh Vasco da Gama, dan dia dihantar oleh rajanya bagi pihak gereja. Sebagaimana Columbus, dia bukan datang untuk mencari rempah, tetapi untuk membawa kepala umat Islam, dan tujuan asalnya lah untuk menggali kubur Rasulullah. Itulah yang dicatatkan oleh sejarah Islam. Mereka ingin menggali kubur Rasulullah dan mereka ingin bawa ke Spanyol. Mereka ingin bawa ke Portugal untuk dibicarakan, sebab mereka menganggap, subhanallah, menganggap Rasulullah sebagai musuh mereka. Dan subhanallah, itulah tujuan mereka datang ke timur. Mereka tidak pernah terfikir untuk mencari rempah, tetapi mereka datang atas misi gereja, walaupun akhirnya mereka berniaga rempah. Itulah kerja sampingan, bukan tujuan utama. Dan apa yang berlaku ialah, ini ialah nakhoda ataupun nakhoda Islam yang bernama Ahmad Majid yang membawa Vasco da Gama ke India. Dan dia sampai di India, Calcutta, pada tahun 1408. Setahun kemudian, dan di sana ada kerajaan Islam, kerajaan Zamorin. Dan kita akan ceritakan apakah yang dilakukan oleh Vasco da Gama apabila mereka sampai di India. Mereka melakukan apa yang dilakukan di Spanyol. Mereka membunuh umat Islam di sana. Tujuan mereka ialah untuk membunuh umat Islam, bukan datang untuk menjempah, sebagaimana yang dicatatkan oleh sejarah Islam. Dan tuan-tuan, kita lihat sejarah yang malang bagi Islam ini cukup menggetarkan perasaan kita ini. Dan kita lihat perjalanan mereka daripada Lisbon ialah Andalusia semasa dulu, yang telah menjadi negara Portugal selepas kekalahan Islam di sana. Mereka datang sampai ke Tanjung Pengharapan. Mereka meneruskan ke sepanjang pantai Afrika, dan di situ mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Columbus di Amerika. Mereka membunuh umat Islam Mozambik. Mereka membunuh umat Islam di Mozambik dan sepanjang pantai yang terbentang di timur Afrika. Gambar-gambar ini menunjukkan apakah yang mereka lakukan. Apakah yang mereka lakukan sepanjang perjalanan di Afrika sebelum mereka sampai ke India. Tujuan mereka adalah untuk ke Mesir, dan apakah yang menyebabkan mereka melencong ke India. Sejarah Islam mencatatkan dengan detail apakah yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ialah mereka membakar kapal umat Islam yang akan temui dalam perjalanan mereka. Mereka telah menemui kapal umat Islam yang baru kembali daripada Mekah di kawasan Oman, dan mereka menahan selama 700 orang Islam. Mereka masuk dalam pukat umat Islam. Kapal mereka dibakar, umat Islam diselam ke dalam laut, dan itulah yang dilakukan oleh Vasco da Gama yang datang untuk menghancurkan Islam, bukan untuk mencari rempah sebagaimana kita ajar di sekolah. Mereka datang dengan arahan daripada gereja. Selepas umat Islam telah kalah di Spanyol, maka mereka terus ke India dan terus untuk mencari umat Islam yang lain, sebab tujuan mereka datang ke sinilah untuk menghancurkan Islam. Dan rempah ialah apabila yang dilakukan ialah tujuan yang ketiga, keempat, bukan tujuan asal mereka datang ke sebelah timur, sebagaimana Columbus bukan datang untuk mencari rempah, tetapi mereka datang untuk membunuh Islam di Amerika. Dan di antara perkara yang dilakukan oleh Portugis dalam perjalanan untuk India, Vasco da Gama
ketika perjalanan lainnya, dia telah membakar dan membunuh 700 umat Islam yang baru balik daripada haji. Dalam berita yang lain mengatakan orang inilah orang Alam Melayu. Umat Islam yang berlayar ke Mekah dalam kurun yang ke-16, awal ke-16, pada tahun 1502. Sudah ada umat Islam yang berlayar ke Mekah dan menunaikan haji. Dan mereka membunuh umat Islam ini dalam perjalanan, dan mereka dimasuk dalam pukat dan dilontar ke laut, kapal mereka dibakar dan harta mereka dirampas. Itulah pertama kali yang dilakukan oleh Basul Gama. Basul Gama ialah wakil gereja untuk menghancurkan Islam. Itu sejarah yang tidak ditulis dalam sejarah negara kita. Sebaik saja mereka sampai ke Afrika Selatan, ke Afrika Timur, mereka memusnahkan 300 buah masjid sepanjang pantai yang mereka lalui. Dan mereka telah melakukan berbagai-bagai konspirasi dan mereka membakar kapal-kapal Islam yang ditemui sepanjang pelabuhan tersebut. Dan apabila mereka sampai ke India, perkara yang sama mereka lakukan, apa yang mereka lakukan di Spanyol. Mereka membunuh umat Islam di pantai India dan mereka meletakkan asas mereka pertama di kawasan Calcutta, di kawasan yang mereka sebut Goa, kawasan yang Malabar, itulah kawasan penempatan mereka yang awal di India. Dan apa yang mereka lakukan di India sangat-sangat menyayat hati. Mereka terus datang dan menyembelih umat Islam. Umat Islam yang pertama yang mereka temui, mereka sembelih wanita diperkosa, dan mereka lah yang menyebar penyakit sifilis yang pertama di Asia. Asia tidak pernah ada penyakit sifilis, tetapi pelayar-pelayar, tentera-tentera Portugis yang datang untuk menghancurkan Islam inilah yang membawa benih penyakit sifilis yang pertama di Asia Tenggara, di Asia, terutamanya di India. Dan mereka merogol, memperkosakan wanita Islam, dan anak mereka lah anak Portugis. Itu sebab ada Portugis asalnya kulit mereka putih, tetapi daripada perkosaan mereka menghasilkan orang Portugis yang berkulit hitam. Ialah hasil daripada mereka telah memperkosakan umat Islam di pantai India. Subhanallah. Sejarah ini barangkali tidak pernah dibentangkan dalam sejarah negara kita. Dan cukup malam tuan-tuan kita lihat, apabila mereka menghantar Alfonso di Albuquerque, mereka juga dihantar oleh gereja. Dan tujuanlah untuk datang ke Mesir. Keringkan Sungai Nil sebab mereka mengetahui bahawa umat Islam bertumpu di Mesir. Kemudian terus ke Madinah dan menggali kubur Rasulullah untuk dibawa balik ke Portugal untuk dibicarakan. Itu tujuan Alfonso de Albuquerque yang dihantar ke sebelah timur. Tetapi apabila mereka sampai ke laut di sebelah timur, tentera ataupun armada tentera Osmaniyah yang sedang berkawal di Laut Arab, mereka tidak boleh pergi mendekati Mesir dan mereka terpaksa pergi ke India. Dan apakah yang berlaku di India? Subhanallah, cukup menyayat hati. Ini dinyatakan oleh ulama kita bernama Syekh Zainuddin Al-Malbari. Tulisan bukunya Tuhfah Al-Mujahidin yang tertinggal dalam bentuk manuskrip yang sekarang telah dicetak. Dan siapakah Syekh Zainuddin Al-Malbari ini? Dia murid kepada Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan apabila sampai saja Portugis di India, kita boleh baca buku Tuhfah Al-Mujahidin, bagaimanakah sikap mereka. Dan Zainuddin Al-Malbari ini, Syekh Zainuddin ini menulis kitab fiqh yang terkenal Fathul Mu'in yang tuan-tuan baca di masjid. Kebanyakan masjid membaca kitab ini. Itu kenang dia adalah seorang pejuang mujahidin yang bersama-sama untuk menyeru jihad terhadap Portugis, sebab Portugis telah melakukan keburukan yang sangat-sangat dahsyat. Saya petik sebahagian daripada perenggan yang ditulis oleh Syekh Zainuddin. Apakah yang melakukan dia sebelum mereka datang ke Melaka? Dan mereka mengatakan bahawa di sini sampai saja di India mereka tidak benarkan umat Islam berlayar ke Mekah. Dan kemudian mereka membakar masjid sebagaimana mereka melakukan di Spanyol. Kemudian mereka menghancurkan Al-Quran, membakar Al-Quran. Dan mereka membawa salib supaya umat Islam tunduk kepada mereka di pantai India. Kemudian mereka memburukkan Rasulullah SAW. Dan mereka, sebahagiannya mereka tangkap orang India Islam dan dijadikan hamba. Dan wanita diperkosakan sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan sebahagiannya mereka menukar agama umat Islam ke agama Kristian, dan itulah misi mereka yang asal untuk datang ke sebelah timur. Dan saya baca sedikit apa yang tulis oleh Zainuddin dengan terjemahan sebelah kanan. Dia mengatakan, wakal muslimin
hum akbaru adaihim walidzalika wajahu anwan min amal wahsyiyah min al-mutaghalin walladhi damaru mamlakat al-muslimin wa masyadihim wa asru minhum la yahsa kasirah wa qatal minhum kasirin. Dan tuan-tuan boleh baca terjemahannya. Mereka telah membakar umat Islam, memaksa mereka masuk Kristian, dan kanak-kanak yang dihasilkan, yang dilahirkan oleh wanita yang diperkosakan, cukup menyayat hati umat Islam. Itulah yang dilakukan oleh Portugis. Sebaik saja mereka sampai ke India, bahawa dendam kesumat mereka. Mereka telah diperintah oleh Islam selama 800 tahun dengan adil dan amanah. Tetapi sebaik saja mereka telah mengalah ke Islam, mereka membalas dendam sama ada mereka, dan sekarang mereka datang ke India dengan tujuan sama. Sebagaimana Columbus telah menghancurkan Amerika, maka demikianlah Vasco da Gama menghancurkan umat Islam di India dengan misi yang sama. Sekarang mereka menuju ke Melaka. Sebelum itu kita lihat bagaimanakah mereka lakukan. Dan tuan-tuan boleh baca dalam buku terjemahan sekarang, telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, Tuhfah Al-Mujahidin. Dan kalau tuan baca dalam bahasa Arab yang asal, lebih menjiwai apakah yang dilakukan dengan sangat-sangat menyayat hati kita. Dan tuan-tuan, kita lihat kerajaan Islam satu demi satu telah jatuh. Kita lihat kembali sejarah umat Islam, bagaimana kerajaan umat Islam selepas Rasulullah, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kemudian kerajaan Seljuk, kerajaan Osmaniyah, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Melaka. Inilah antara kerajaan-kerajaan yang mewarisi daripada kepimpinan Rasulullah, yang datang secara bersiri satu demi satu. Dan Melaka antara ialah kerajaan Islam yang terakhir yang bakal dihancurkan oleh Portugis apabila hancurnya kerajaan Andalusia, kerajaan Granada yang dihancurkan oleh Ferdinand dan Isabel. Dan mereka sekarang menuju ke Melaka. Dan kita lihat sejarah Melaka sebelum diserang oleh Portugis. Ketika pemerintahan Sultan Fatih di Istanbul, ketika pembukaan kota Konstantinopel, dan Sultan Fatih telah melantik Sultan Mansur Shah di Melaka sebagai gubernur kerajaan Osmaniyah. Bermakna Melaka ialah sebahagian daripada naungan Osmaniyah. Dan sebagaimana bendera Osmaniyah, demikianlah rupa bentuk bendera Melaka ialah bendera Osmaniyah, iaitu belang bintang. Dan tuan-tuan dapat lihat di masjid kita di seluruh alam Melayu, masjid kita ada belang bintang, itu ialah simbol Osmaniyah. Itu bukan simbol Islam. Menggambarkan pengaruh Osmaniyah ke dalam budaya kita begitu besar sehingga masjid masih mengekalkan bola bintang sebagai simbol Islam, dan sebenarnya simbol itulah simbol Osmaniyah. Dan Sultan Mansur Shah dilantik sebagai gubernur kerajaan Islam di sebelah timur, dan itulah hubungan di antara Osmaniyah dengan Melaka. Kapal Melaka cukup besar. Ini adalah antara kapal yang dipunyai oleh Sultan Mansur Shah yang memuat cukup besar, dan kapal ini yang disediakan oleh Laksmana Hang Tuah. Dan Hang Tuah telah sampai ke Istanbul satu masa, bertemu dengan Sultan Ahmad Fatih, dan membawa wathikah pelantikan Sultan Mansur Shah sebagai gubernur kerajaan Osmaniyah di sebelah timur. Walaupun sejarah ini tidak pernah dicatatkan dalam sejarah negara kita, tetapi sejarah Turki menyatakan bahawa di antara Turki dengan antara Osmaniyah, Turki dengan alam Melayu mempunyai hubungan bahawa kita berada di bawah naungan Osmaniyah. Dan kita mempunyai senjata yang dipunyai oleh Osmaniyah. Dan itulah persediaan kita ialah untuk pertahankan negara Islam ini. Melaka ialah kerajaan Islam yang besar sebelah timur, dan Islam di timur telah melaksanakan hukum-hukum Islam sejak daripada zaman Sultan Alauddin Al-Shah, yang dilaksanakan di Melaka. Hukum Qanun Melaka inilah hukum Islam yang digunakan antara hukum-hukum yang asas, hukum-hukum yang termaktub Al-Quran, termasuk qisas, hudud, dan mereka juga menggunakan banyak hukum ta'zir. Hukum ta'zir inilah digunakan untuk memerintah di Melaka, dan undang-undang Laut Melaka juga dilaksanakan di Melaka sebagai undang-undang Harabah. Dan kita perhatikan di Melaka sudah ada kerajaan Islam melaksanakan hukum Islam, dan kemudian hukum ini dilaksanakan di bawah negeri di negara kita, termasuklah di Melaka, di Pahang, di Kedah, di Perak, melaksanakan hukum hudud yang dipetik daripada Al-Quran dan yang dipetik daripada hukum Qanun Melaka yang ada hubungan dengan undang-undang di Osmaniyah. Tetapi ahli sejarah mengatakan bahawa hukum Qanun Melaka dipengaruhi oleh Hindu. Itu tidak benar sama sekali, tuan-tuan. Itu yang mereka sebut itulah sebahagian daripada hukum ta'zir yang dilaksanakan dalam undang-undang tersebut,
yang menggunakan budaya tempatan sebagai untuk melaksanakan takzir ke atas kesalahan-kesalahan yang tidak mencapai tahap hudud dan sebagainya. Tuan-tuan, inilah suasana yang di Melaka ketika itu. Dan mereka sampai ke Melaka. Apa yang mereka sampai di Melaka? Mereka tidak boleh melakukan apa yang mereka lakukan di Amerika. Columbus sampai di Amerika membunuh. Dan Vasco da Gama, Alfonso de Malacca sampai di India membunuh. Sampai di Melaka, mereka ingin bunuh sama seperti mereka lakukan di India. Tetapi nanti dulu, orang Melaka bukan sebarang orang. Mereka mempunyai teknologi, mempunyai tamadun lebih tinggi daripada Portugis sendiri. Maka kita datang dengan plan B. Plan B, kita tidak membunuh secara langsung. Kita berpura-pura bersahabat dengan mereka. Di sini timbulnya rempah. Maka Lopez de Esquivel datang bertemu dengan Sultan Mahmud Shah. Wahai tuanku, kami datang daripada jauh. Kami datang untuk perhambakan diri kami kepada Sultan. Izinkanlah kami, apalah sudinya, kami dibenarkan untuk berniaga di Patah Melaka. Kami sangat suka makan rempah. Kami akan beli rempah dan berniaga di Patah Melaka. Maka inilah timbulnya perkataan rempah. Mereka berpura-pura dengan rempah. Walaupun mereka dalam kapal mereka penuh dengan rempah sebab mereka mengambil alasan supaya mereka mendekati orang-orang Melaka dan sekarang mereka sedang mencari proksi mereka untuk masuk dalam kota Melaka dan pengkhianat sedang menunggu ataupun mencari peluang untuk bersama penjajah. Tuan-tuan, apa yang berlaku di India? Apa yang berlaku di India adalah sebahagian daripada Raja Islam bersama dengan Portugis untuk menghancurkan kerajaan Zomorin yang induk. Dan sekarang plan yang sama dilakukan di Melaka. Mereka mencari pengkhianat Melayu untuk bersama-sama mereka menghancurkan Islam di Melaka. Dalam perancangan mereka yang sangat teliti, akhirnya kota Melaka jatuh pada tahun 1511 di bawah Alfonso de Albuquerque. Maka itulah sejarah kenal. Maka kita lihat jatuhlah kerajaan Islam yang sangat-sangat penting di sebelah kanan, di sebelah timur. Melaka ialah kerajaan yang sangat besar ketika itu. Negara maritim yang sangat terkenal dengan perkapalannya, dengan pelayarannya, dan dialah satu kuasa Islam yang besar di timur-timur. Dan kalaulah dikalahkan Melaka, maka mereka boleh bergembira sebagaimana mereka telah menguasai Andalusia. Dua kerajaan Islam yang jatuh ke tangan mereka ialah Andalusia dan Melaka sekarang. India mereka tidak kisah sangat sebab mereka dapat kalahkan dengan mudah di pantai India, tetapi Melaka mereka raingkan dengan begitu besar sekali sebab Melaka adalah kerajaan yang sangat besar ketika itu. Dan apa yang mereka rampas ialah senjata-senjata yang canggih dari Melaka. Inilah yang membezakan sejarah Melayu dengan sejarah Portugis. Portugis mengatakan sejarah orang Melaka sejarah yang sangat hebat. Mereka mempunyai meriam yang sangat besar, mereka mempunyai senapang yang cukup hebat, dan mereka merampas 3,000 senapang daripada orang Melaka. Orang Melaka kalah bukan kerana teknologi, mereka kalah kerana pengkhianat yang membuka pintu kota kepada Portugis. Itulah yang kita harus ambil pelajaran. Tuan-tuan yang saya hormati, bilakah orang Melayu menggunakan senjata api? Kita lihat Melaka, alam Melayu berada di bawah Osmaniah. Apa yang Osmaniah ada, kita ada di sini. Dan tukar-tukar senjata Osmaniah sentiasa datang ke sini, membuat persediaan dan senjata-senjata dibuat di merata tempat di alam Melayu, termasuklah di Aceh, di Melaka, di Johor, di Maluku, Ternate, dan inilah kawasan-kawasan yang Raja Osmaniah menghantar wakil-wakil senjata untuk persediakan alam Melayu daripada serangan musuh. Dan sekarang apabila Portugis menyerang Melaka, kita sudah ada senjata yang canggih. Kita bukan kalah kerana senjata. Kita kalah kerana ada pengkhianat di dalam lipatan sejarah kita. Dan itulah yang harus kita pelajari dalam sejarah kita, sebab sejarah boleh berulang. Setiap masa dan ketika sentiasa ada pengkhianat dalam masyarakat Islam. Dan itulah yang kita harus pelajari. Dan kita punya semeriam yang sangat hebat, tetapi akhirnya kita kalah. Dan mereka bergembira dan menyambut besar-besaran kemenangan ke atas Melaka, yang mereka kongsi kegembiraan mereka mengalahkan Andalusia yang besar sekali dengan mereka kalahkan Melaka. Maka dua kawasan ini, dua kerajaan ini, dan inilah cukup sungguh berarti bagi mereka. Mari kita lihat ke belakang, tuan-tuan. Bilakah sejak permusuhan antara Islam dan Kristian? Dan dalam perang salib yang pertama, yang berlaku pada tahun 1088, Paus mereka bernama Paus Urban yang kedua.
mengisytiharkan perang ke atas umat Islam. Dan dia membuat satu khutbah sebelum melancarkan serang yang pertama. Dan tuan-tuan dengar sebahagian daripada ucapannya. Dia mengatakan bahawa kita wajib memerangi umat Islam. Umat Islam ialah bangsa yang barbarian. Mereka sebut pagan. Dan kita adalah umat yang beriman, yang Allah jaga, dan mereka adalah penyembah syaitan. Dan tidak mungkin kita dapat dikalahkan oleh mereka. Itu ialah ucapan subhanallah walhamdulillah yang diucapkan oleh paus mereka yang berada di Vatikan sebagai untuk menghancurkan Islam. Dan barangkali mereka berada di Konstantinopel ketika itu. Dan tuan-tuan yang saya hormati, mereka kalah dalam perang yang pertama. Perang yang pertama mereka kalah. Perang salib yang kedua mereka kalah. Dan tuan-tuan, paus yang menyerang Islam ini, dia tidak mengenang Islam sebagai agama suci yang datang selepas Nabi SAW. Dan kita kenang paus yang pertama yang memeluk Islam ialah Pope Aronis. Paus Aronis ini hidup sezaman Rasulullah. Dan dia menjadi penasihat kepada Raja Hercules yang Rasulullah berperang dalam peperangan Tabuk yang terakhir. Dan surat Rasulullah dihantar pada Hercules sebelah kanan. Dan kata paus ini, itulah Rasul yang harus kita beriman. Tapi Hercules menolaknya. Dan Uranus dikatakan beriman. Dan dia adalah pemimpin agama Katolik yang pertama yang beriman kepada Allah SWT. Dialah Pope Aronis, tetapi sejarah tidak pernah nyatakan. Dia beriman semasa Rasulullah lagi, pada zaman Rasulullah. Dan itulah tuan-tuan yang saya hormati, peperangan salib yang pertama dimenangi oleh Islam. Kedua dimenangi oleh Islam. Perang salib yang ketiga dimenangi oleh Islam. Perang salib yang keempat dimenangi Islam. Perang salib yang kelima dimenangi oleh Islam. Dan sentiasa umat Islam yang menang. Satu masa dulu kita lah super power di dalam teknologi. Dan apabila jatuhnya kita dalam kerajaan Andalusia dan diikuti oleh kekalahan kita di dalam kerajaan Melaka yang sangat kita sayangi, dan mereka kalah dengan kerajaan Mamluk, mereka kalah dengan kerajaan Seljuk dan pemimpin Islam yang terkenal As-Salan daripada Seljuk yang mengalahkan tentera salib berkali-kali. Begitu juga kita lihat Al-Malik Zahir Rokunuddin Barbas, kerajaan Mamluk di Mesir, juga mengalahkan tentera salib. Mereka tidak menang dengan Islam, sehinggalah mereka menang di Andalusia. Dan mereka menang di Melaka. Dan mereka merayakan dengan perayaan yang cukup besar. Mereka merayakan bukan sahaja di Portugal. Mereka merayakan di Itali. Di St. Peter Basilica, mereka rayakan kemenangan mereka ke atas Andalusia dan Melaka. Mereka gabungkan dua kuasa Islam yang besar ini, Melaka dan Andalusia, dan mereka raikan di Itali. Mereka raikan di Spanyol. Mereka raikan di Rom, bahawa kerajaan Islam Melaka bersama dengan Andalusia ini sangat bermakna dalam pertahanan Islam dalam sejarah Islam yang agung. Dan mereka sangat bergembira dengan kekalahan Islam ini. Dan mereka menyusun strategi demi strategi untuk meneruskan apakah yang mereka harus lakukan lepas ini. Dan misi yang pertama ialah kristianisasi, dan rempah ialah misi yang kedua. Dan mereka lihat pedagang-pedagang Arab, pedagang India banyak berniaga rempah, dan mereka cuba membawa rempah ke Eropah. Dan rempah di Eropah ini boleh digunakan untuk mengawet makanan dan sebagainya. Dan mereka mendapat sumber yang kedua. Selain pada mereka menghancurkan Islam, mereka mendapat kekayaan daripada rempah. Dan mereka datang ke timur mencari rempah. Tidak benar, mereka hanya berniaga rempah selepas mereka mengalahkan Islam. Tujuan asalnya ialah untuk membunuh Islam. Itulah yang dicatatkan oleh Islam. Yang dicatatkan oleh Syekh Zainuddin Amali yang kita baca dalam kitab tadi. Dan kita lebih percaya pada catatan umat Islam daripada catatan yang dinyatakan oleh orientalis, tuan-tuan. Dan sekarang Osmaniyah. Di manakah Osmaniyah? Osmaniyah telah melantik admiral mereka, Amir Bahr mereka, yang bernama Pires, untuk menjaga kawasan sebelah timur dan jangan membiarkan Portugis sampai ke sebelah timur. Tiba-tiba kerajaan Osmaniyah yang masih ada ketika itu mendapat tahu bahawa Portugis bukan saja berjaya sampai ke timur, tetapi telah mengajarkan kerajaan Melaka. Dan ini menimbulkan kemarahan Khalifah Islam ketika itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni memanggil Piriris sebagai ketua armada Laut Islam Osmaniyah di Laut Arab dan bicarakan dilakukan di Kairah. Kenapakah kamu membiarkan Portugis sampai ke sebelah timur? Dan Piriris telah dihukum pancung.
kerana membiarkan musuh untuk mengalahkan dua kerajaan besar di sebelah timur. India, kerajaan Zamorin, kerajaan Malabar, dan kerajaan Melaka. Dan selepas itu demi satu kerajaan Ternate, kerajaan Maluku jatuh satu demi satu. Dan ini menimbulkan kemarahan Khalifah Islam Osmaniyah, yaitu Sultan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Walaupun demikian, ketika Portugis berada di Melaka, tuan-tuan, mereka sangat takut sekiranya rangkaian ataupun armada Osmaniyah sampai ke Melaka. Dan mereka sedang bersedia untuk bertempat dengan autarki Osmaniyah. Dan kita ingat, tuan-tuan, Melaka ialah khalifah ataupun Gubernur Osmaniyah. Dan Aceh juga Gubernur Osmaniyah. Maluku juga nama asalnya Al-Muluk. Juga kerajaan Islam di bawah pengaruh Osmaniyah. Dan sekarang tiba masanya kerajaan Osmaniyah menyediakan angkatan yang besar yang berpusat di Aceh untuk mengambil kali kembali dan Melaka inilah. Inilah piriris yang dipancung oleh kerajaan Osmaniyah sebab membiarkan Portugis. Bagaimanakah kamu sebagai tentera laut yang terbaik di dunia ketika itu dapat melepaskan tentera Portugis untuk menghancurkan Islam di sebelah timur? Maka dia telah dipancung di Mesir. Dan inilah, tuan-tuan, umat Islam punya teknologi yang sangat tinggi. Kita sudah ada torpedo ketika Portugis belum ada. Torpedo yang dihasilkan oleh umat Islam. Kita juga ada roket. Roket kita yang ciptakan pada tahun 1933. Dan Amerika, NASA masih mengakui teknologi yang mereka hantar ke langit ialah teknologi umat Islam. Dan umat Islam lah yang menciptakan alat-alat peperangan yang hebat. Dan Melaka juga mempunyai sebahagian daripada teknologi tersebut. Tetapi Melaka kalah bukan kerana teknologi, tapi pengkhianatan yang berlaku daripada dalam istana Melaka sendiri. Dan tuan-tuan, Osmaniyah telah menyediakan perang yang besar yang merosak di Aceh. Maka beberapa kali Osmaniyah bersama dengan seluruh umat Islam datang menyerang Portugis di Melaka. Dan beberapa kali pada tahun 1937, kemudian diikuti 47 dan seterusnya. Dan kita lihat apakah yang berlaku dalam sejarah Portugis di Melaka. Tuan-tuan, kita lihat sinopsisnya. Perpengampungan yang dilakukan oleh Sultan Aceh Alauddin bersama dengan Osmaniyah. Dan mereka tidak dapat untuk mengalahkan Portugis di Melaka. Kemudian diatur lagi serangan demi serangan oleh kerajaan Osmaniyah menggunakan seluruh umat Islam di Mekah, daripada India, daripada Patani, yang berkumpul di Aceh untuk menyerang Portugis di Melaka. Pada satu ketika, tentera Portugis sudah hampir kalah. Tentera Portugis telah hampir kalah, tuan-tuan. Dengar betul-betul. Tetapi ada pengkhianat datang daripada sebelah selatan. Bersama dengan Portugis. Memberikan bantuan makanan. Menyebabkan Portugis mendapat bantuan daripada yang dihantar melalui Muang. Dan Portugis dapat melepaskan napas sehinggalah bantuan datang daripada Lisbon dan mengalahkan tentera Osmaniyah yang dipimpin bersama dengan Aceh. Tuan-tuan, kita lihat sekali lagi pengkhianatan berlaku. Tuan-tuan cari ketika Sultan apakah yang berlaku di sini. Dan ketika itulah Tun Silana menjadi bendaharanya, yang kemudian Aceh bersama dengan Osmaniyah datang menyerang kerana mereka memberi bantuan kepada Portugis. Dengar betul-betul. Apabila saya sebut perkataan ini, saya diserang oleh seluruh negara. Dengar baik-baik. Bahawa ketika kerajaan Osmaniyah bersama dengan Aceh mengepung Portugis di Melaka, dia dibantu oleh tentera daripada dan terselamatlah. Dan masa yang lebih lama Portugis bertapak di Melaka, kita harus pelajari bahawa dalam sejarah Islam sentiasa ada pengkhianat yang bersama dengan musuh Allah. Inilah yang kita sebut dalam sejarah ini. Dan tuan-tuan, kita lihat orang Melayu berpantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba berikan. Tuan-tuan, kerajaan Osmaniyah bersama dengan kerajaan-kerajaan kecil di kawasan Asia Tenggara, termasuk daripada Jawa, daripada Sumatera, daripada Aceh, dan seluruh umat Islam berpadu untuk menghancurkan Portugis di Melaka. Dan dikatakan kota Melaka telah roboh. Melaka ada kota, tetapi umat Islam sangat
sedih dengan jatuhnya kerajaan yang bersifat kota di Melaka, tetapi mereka gembira sedikit sebab papan di Jawa kami dirikan. Maka di Jawa telah terdiri kerajaan papan. Kerajaan papan yang ada di Jawa itu ialah kerajaan Cirebon, kerajaan Demak, dan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Pagaruyung, kerajaan di Brunei, yang bersama-sama umat Islam untuk menghancurkan Portugis di Melaka dan menggambarkan bahawa seluruh umat Islam bersatu untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghancurkan Portugis di Melaka, tetapi sebahagian daripada umat Islam bersama dengan Portugis. Ini sejarah yang kita harus pelajari, dan kita harus belajar daripada sumber Islam. Jangan kita baca daripada sumber Johor, jangan kita baca daripada sumber Aceh saja, jangan daripada sumber petani saja. Kita lihat daripada sumber Aceh, sumber Turki yang barangkali lebih murni, sebab mereka menulis sejarah ini ketika peristiwa itu berlaku. Dan tuan-tuan, kalaulah benar sebagai dikata, badan dan nyawa hamba serahkan, maksudnya ialah berjuang bersama dengan Islam yang dipimpin oleh Utsmaniyah, maka kita serahkan jiwa kita untuk berjihad. Maka Allah akan balaskan jiwa yang dikorbankan untuk menentang orang kafir di Melaka yang disimbolkan oleh Portugis. Maka berjuang, berjihad menentang Melaka ini, menentang Portugis ini. Maka Allah akan ganjarkan, maka pantun yang kita sebut pada zaman berzaman, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Di kerajaan di Jawa hanyalah kerajaan papan, tetapi yang roboh ialah kota. Melaka ada kota, Jawa tidak ada kota, tetapi Jawa ada kerajaan kecil yang istananya daripada papan. Kalau sungguh bagi kita kata, sekiranya benar, perjuangan ialah perjuangan Islam, perjuangan menentang penjajahan jihad yang menentang orang kafir, maka saya serahkan jiwa saya. Saya serahkan segala jiwa, nyawa saya untuk pertahankan agama Allah. Ini maksud pantun yang kita puasai daripada turun-temurun. Kalau roboh kata Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagi kita kata, badan dan nyawa hamba berikan. Itu tuan-tuan maksudnya. Ini pantun yang menggambarkan kehancuran ataupun kehancuran kejatuhan Melaka di tangan Portugis, dan Portugis dilindungi oleh sebahagian kerajaan Melayu yang cukup malang, dan oleh itu Aceh terpaksa menyerang kerana untuk menghalang bantuan kepada Portugis. Dan ahli sejarah negara kita menafikan sejarah ini. Saya membaca sejarah Turki, saya membandingkan sejarah tulis oleh sejarah petani yang ditulis dibandingkan dengan sejarah Johor, tidak sama, tuan-tuan. Dan inilah perbezaan antara kita dan mereka. Apabila kita mengkaji sejarah negara kita, kita harus adil. Walaupun kejahatan itu kena pada diri kita, kena pada moyang kita, kita harus akui. Dan orang Melayu tidak boleh sejarah, sebab orang Melayu tidak boleh mengakui dia bersalah. Masalah yang besar oleh orang Melayu tidak boleh sejarah, sebab mereka tidak boleh mengakui mereka bersalah. Cuba tuan-tuan beritahu, di belakang rumah tuan-tuan ada anak jiran yang tidak pergi sekolah, dan jiran akan kata, jangan rosakkan nama baik keluarga saya. Itu jawapannya. Sepatutnya dia bagi terima kasih. Orang Melayu tidak boleh tulis sejarah, tuan-tuan, sebab dia tidak boleh menerima kebenaran. Kebenaran yang tidak berhak padanya, dia tidak boleh menulis kebaikannya, keburukannya. Dia hanya menulis kebaikannya saja. Maka dalam sejarah Melayu hanya ada kebaikan, tidak ada keburukannya. Sedangkan setiap bangsa ada baik dan buruknya. Sejarah yang benar ialah ada kedua-duanya. Dan kita harus akui kebaikan kita, keagungan kita, dan kita harus juga akui keburukan kita, penghatan kita dalam sejarah yang berlaku, walaupun dilakukan oleh moyang kita sendiri. Subhanallah. Dan tuan-tuan, kerajaan-kerajaan yang ada di alam Melayu, daripada Ternate, Tidore, daripada Bone, Brunei, Kutai, Cirebon, bersama untuk menghancurkan Portugis, tetapi Portugis hanyalah dikalahkan oleh Belanda kemudiannya pada tahun 1641. Dan tuan-tuan, kita lihat sejarah bagaimanakah Jawa di bawah pimpinan Adipati Yunus yang telah mengumpulkan tentera yang sama besar untuk menghancurkan Portugis, tetapi masih tidak berjaya. Itulah perjuangan kita, dan kerajaan Melaka ialah kerajaan yang besar. Dan lebih pada itu, kita telah kalah pula di Ternate. Portugis meneruskan perjalanan ke Ternate, Maluku, dan kita jatuh lagi di sana. Perjuangan diteruskan, dan mereka terus mengkristiankan umat Islam di Ternate, dan mereka terus mengkristiankan di Maluku. Dan inilah sejarah yang barangkali tidak menjadi keutamaan dalam sejarah kita, bahawa mereka datang ialah misi untuk mengkristiankan penduduk tempatan. Dan mereka juga kalah. Sultan Maluku
satu masa dapat menghalau Portugis dengan jihad yang diserukan kepada penduduk Maluku ketika itu yang dibantu oleh penduduk Islam yang setempat. Ini gambar Alfonso de Barca yang diagungkan di Portugal, diletakkan sebagai simbol perjuangan mereka yang menghancurkan Islam di sebelah timur. Dan Columbus dipuji sebab Columbus menghancurkan Islam di Amerika, dan Alfonso de Barca menghancurkan Islam di India dan menghancurkan Islam di Melaka. Kemudian rangkaian mereka menghancurkan Islam di Ternate, Maluku dan di kawasan-kawasan yang sebelah timur, dan mereka bersama dengan Spanyol. Spanyol dengan mereka datang ke sebelah timur, mereka boleh pakat, tuan-tuan. Dalam sejarah barat, Spanyol dengan Portugis ialah mengambil bangsa yang sama. Mereka daripada mazhab Katolik. British dan Belanda, mereka ialah daripada Protestan. Oleh sebab itu, British tidak boleh berkawan dengan Portugis. Tetapi British boleh berkawan dengan Belanda. Begitu juga Spanyol tidak boleh berkawan dengan Belanda, tetapi boleh berkawan dengan Portugis. Portugis dengan Belanda satu jiwa dan satu hati. Dan apa yang dilakukan di Spanyol, mereka lakukan di negara Islam yang bernama Alhamdulillah, yang sekarang kita panggil Manila. Manila ialah bandar Islam, pusat perkembangan Islam yang besar, pemerintah Islam yang besar di situ. Maka datang orang yang kedua, Spanyol, mengalahkan umat Islam. Dan apa yang dilakukan pada umat Islam di Alhamdulillah, yang sekarang nama Manila, cukup dahsyat untuk kita kenang. Dan tuan-tuan, kita tidak ada sejarah yang asli yang mencerita bagaimanakah hancurnya umat Islam di Manila. Dan Manila, Luzon ialah negara Islam yang besar, selain daripada Melaka. Kita dapat gambarkan sebagaimana yang mereka lakukan di Spanyol, yang mereka lakukan di Granada. Itulah yang mereka lakukan di Luzon. Umat Islam hancur, tidak ada seorang pun di Luzon yang tertinggal. Yang masih ada, mereka keluar dari Luzon dan mereka bertapak di Mindanao. Dan perjuangan sisa-sisa umat Islam masih ada di Mindanao sekarang, tuan-tuan. Dan itulah cukup menyayat hati. Kalaulah di Spanyol mereka sebut orang Moro, Moorish, dan mereka sebut orang Islam di Filipina orang Moro, mereka tidak bezakan antara orang Islam di Spanyol dengan orang Islam di Filipina. Bagi Spanyol sama saja yang harus dipotong kepalanya. Dan bandar Alhamdulillah ialah bandar murtad. Murtad 100%. Inilah sejarah yang harus kita kenal. Mereka datang bukan hanya untuk mencari rempah, bahkan mereka tidak terfikir tentang rempah. Mereka datang untuk menghancurkan Islam, dan setiap kepala umat Islam yang dibunuh ada harga bagi setiap pelayar Portugis dan pelayar Spanyol. Dan tuan-tuan, kita lihat di Spanyol mereka sebut orang Spanish Morisco, mereka sebut orang Moors. Dan Mindanao mereka sebut sebagai orang Moro, mereka sebut orang Moors juga di Filipina. Walaupun dia bangsa Tagalog, tetapi Spanyol tidak membezakan asal dia Islam, dipanggil Moro. Dan mereka tidak sampai ke negara kita, mereka dibahagi dua. Spanyol dengan Perancis, Spanyol dengan Portugis boleh berkompromi, mereka berkawan. Sebagaimana British dengan Belanda, mereka boleh berkawan. Asalnya British di Sumatera dan Belanda di Melaka. Mereka boleh tukar sama suka antara Sumatera dengan Melaka. Sebab itulah mereka boleh berkawan antara Inggris dengan Belanda, dan Spanyol boleh berkawan dengan Portugis, dan mereka menghancurkan Islam di sebelah timur. Dan tuan-tuan, kita lihat rekod kita bagaimanakah Spanyol datang dengan cara yang sangat dahsyat. Kristian atau mati. Ada di antara sultan Islam yang telah murtad. Antaranya ialah Sultan Azimuddin yang telah dibaptiskan di Manila pada tahun 1750, cukup menyayat hati. Portugis tidak berjaya di Melaka, tetapi Spanyol dapat seorang raja yang dibaptis menjadi Kristian ketika dalam sejarah Filipina. Barangkali kerana terlalu berat siasaan yang dilakukan oleh Belanda, oleh Spanyol, sehingga raja besar kita telah dikristiankan, dan itu cukup menyayat hati kita. Dan Filipina telah menjadi negara Kristian. Filipina telah menjadi negara Kristian. Dan kalau kita pergi Manila, tuan-tuan, kita kenal kembali itulah bumi Islam kita yang lama, yang telah dimurtadkan. Dan umat Islam yang lari bertebaran, mereka berkumpul di Mindanao. Mereka disebut bangsa Moro, dan mereka sebut orang Spanyol itu dia. Mereka sebut orang Andalusia.
sedangkan mereka tak ada hubungan dengan Rusia. Mereka adalah orang Tagalog, tapi disebut sebagai orang Moro untuk menggambarkan bahawa British ataupun Sepanyol tidak pernah membezakan Islam sama ada timur dan barat. Mereka mengatakan bahawa asalkan Islam, namanya Moro. Dan tuan-tuan yang saya hormati, Belanda datang selepas Portugis. Dan cerita kita sangat panjang, tuan-tuan, barangkali kita boleh berhenti di mana-mana. Dan kita pula di bawah Belanda. Belanda juga cukup dahsyat apa yang dilakukan di Melaka, dan apa yang dilakukan di Sumatera, apa yang dilakukan di Jawa lebih dahsyat pada apa yang dilakukan di seluruh alam Melayu. Dan kita lihat mereka timbul pejuang-pejuang kita seperti Syekh Yusuf, Tajul Al-Khawati, ulama kita daripada Makassar yang berjuang menentang Belanda. Ulama-ulama kita berpakat dan mereka menyusun jihad. Sebagaimana kita lihat kota Melaka tadi, nyawa dan badan kami serahkan, kami berjihad dengan nama Allah. Itulah yang dilakukan ulama kita. Antaranya lah Syekh Yusuf yang telah berjuang menentang Belanda bersama dengan pejuang-pejuang berjawa, bersama dengan pejuang-pejuang alam Melayu menentang Belanda. Akhirnya Syekh Yusuf telah ditangkap dan dihantar ke Afrika Selatan, dan dia telah membentuk satu masyarakat yang besar, dinamik di Afrika Selatan, dan kita menjadi contoh kepada Mandela apabila Mandela berjuang untuk menghapuskan sistem apartheid di Afrika Selatan, dan dia menunjukkan Syekh Yusuf inilah sebagai idola dia, sebagai simbol perjuangan. Tetapi sayang kita tidak ditunjukkan sejarah Syekh Yusuf di Afrika Selatan yang menjadi inspirasi kepada Mandela. Dan kita lihat bagaimanakah umat Islam bersatu seluruh dunia. Belanda tidak dapat menahan serangan yang dilakukan oleh para ulama sebab mereka datang untuk mati. Belanda berpendapat bahawa orang yang berjuang untuk hidup, mereka berjuang untuk hidup, tidak dapat mengalahkan orang yang berjuang untuk mati. Dan di antara pemimpin ialah pemimpin Sufism, yang Sufi, yang mereka mengamalkan berbagai tarekat dan mereka membentuk satu jiwa yang kental. Tuan-tuan, itulah yang berlaku kepada sejarah tanah air kita. Dan kita lihat juga, tuan-tuan, Raja Haji yang datang daripada Bugis, dia belayar ke Terengganu, mengumpulkan orang-orangnya supaya berkumpul menentang Belanda. Dia pergi ke Melaka, dia pergi ke Pahang, dia pergi ke Riau. Dia mengumpulkan seluruh umat Islam di bawah satu panji, dan sebagaimana Melaka juga dengan jiwa kami serahkan. Mereka berjuang untuk berjihad menentang Belanda. Dan tuan-tuan lihat catatan, sebelum syahidnya Raja Haji di Teluk Ketapang di Melaka, ini surat yang kutuliskan. Dia menulis warkah menunjukkan bahawa bangsa Melayu mengkhianati perjuangannya. Dia bukan kalah berdepan dengan Belanda semata-mata, tetapi di belakang dia ditikam oleh orang Melayu yang bersama dengan tenteranya yang datang sebagai hati seperti Belanda, tapi wajah Melayu. Wajah Melayu yang berhati Belanda inilah yang telah mengalahkan Raja Haji di Teluk Ketapang. Dan pada masa sama datangnya Belanda berdepan, di belakang dia berpengkhianat, dan syahidlah pejuang yang hebat ini. Dan sekarang makamnya berada di Pulau Penyengat. Tuan-tuan, Pulau Penyengat ialah pulau Riau kecil yang menguasai satu kawasan yang besar semasa dulu. Dan kita lihat bagaimanakah Islam, bagaimanakah Belanda memperhambakan orang Jawa untuk bekerja di ladang mereka. Satu perbuatan yang tidak ada tandanya, menghambakan manusia yang merdeka menjadi hamba kontrak mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Belanda tidak sanggup dinyatakan oleh orang Belanda sendiri. Orang Belanda yang menulis tentang bagaimanakah Belanda melakukan pengkhianatan ataupun penghambaan kepada orang Jawa di Pulau Jawa, satu perkara yang di luar daripada kemanusiaan. Itu ditulis oleh orang Jawa sendiri, oleh orang Belanda sendiri. Mereka mengatakan kami datang sebagai misi Belanda. Tetapi apa yang Belanda lakukan pada orang tempatan, orang Jawa, di luar daripada kemanusiaan. Dan itulah yang berlaku. Mereka boleh bersatu apabila untuk mengacaukan Islam. Tuan-tuan, British di Melaya kemudiannya. Dan Belanda di Jawa. Belanda di Sumatera. Tetapi mereka boleh berpakat antara Belanda dengan British. Mereka boleh berkawan sebab mereka satu mazhab yang sama, tuan-tuan. Mazhab Protestan dan mazhab Katolik boleh berperang di Eropah. Tetapi dalam konteks mereka menghancurkan alam Melayu, kadang-kadang mereka boleh berkompromi dalam konteks untuk menghancurkan, untuk penghambaan ataupun untuk penjajahan yang dilakukan pada alam Melayu.
dan akhirnya kita dijajah oleh Belanda. Inilah bendera Melayu yang disebut sebagai Union Jack, yang kita orang Melayu pegang bendera British, bendera salib, dan kita pikul bendera ini berjuang bersama British. Barangkali saya merasakan ceramah ini agak panjang sebab kita memberikan masa yang luas, dan kita lihat bagaimanakah British datang ke sebelah timur. Apa yang mereka tidak catatkan ialah mereka menghancurkan sampai di Australia. Mereka membunuh orang tempatan. Mereka membunuh orang tempatan dan mereka sampai ke Melaka. Mereka sampai ke Pulau Pinang. Mereka ingin membunuh orang Pulau Pinang. Tetapi orang Melayu kelihatannya lebih cerdik daripada orang di Australia, dan orang Melayu tidak jadi dibunuh secara langsung di Pulau Pinang. Dan mereka membuat helah sebagaimana mereka lakukan plan B mereka, kami datang untuk sewa Pulau Pinang. Tetapi di Australia mereka terus membunuh. Orang Maori dibunuh secara langsung. Ini gambar mereka perhambakan orang Aborigin di Queensland pada tahun 1908 baru saja. Dan mereka menjadikan hamba abdi. Sebahagian mereka membunuh. Dan bagaimanakah bumi ini mereka telah rampas daripada orang tempatan, dan mereka menjadikan Australia sebagai bumi mereka, bumi kulit orang putih. Tetapi inilah yang mereka lakukan. Inilah yang dilakukan oleh Captain Cook yang sangat jahat. Tetapi dalam sejarah Malaysia, sejarah yang kita tulis, dia adalah pelayar yang hebat, sedangkan dialah yang membunuh orang asli yang berada di pulau Australia ataupun di benua Australia. Selepas 100 tahun, 200 tahun yang berlalu, Perdana Menteri Australia pada tahun 1999, John Howard mengatakan, iyalah kami dulu orang jahil, kami bunuh kamu. Dan sekarang saya minta maaf banyak-banyak, kami telah bunuh kamu dan kami ambil bumi kamu, harap-haraplah kamu maaf kepada kami. Itulah perkataan daripada Perdana Menteri John Howard. Walaupun sebelum ini dia tidak nak mengaku bahawa dia membunuh orang tempatan. Dan perkara yang sama ingin dilakukan di Pulau Pinang. Tetapi mereka lihat orang Pulau Pinang lebih cerdik daripada orang di Australia. Mereka menggunakan plan C, tidak menggunakan plan untuk terus membunuh sebagaimana Portugis membunuh di India, sebagaimana Columbus membunuh di Amerika. Dan British ingin melakukan perkara sama untuk lakukan pembunuhan di Pulau Pinang. Tetapi mereka tidak jadi untuk membunuh terus. Dan mereka mengatakan, kami datang untuk menyewa tanah. Mereka datang ke Singapura. Mereka katakan, saya datang untuk menyewa Teluk Belanga. Saya nak buat di sini. Akhirnya jatuh pada British. Sebab British menggunakan plan D, E apabila bertemu dengan orang Melayu. Menunjukkan orang Melayu jauh lebih maju daripada bangsa di Australia, di New Zealand, barangkali di India juga. Sebab mereka sentiasa menggunakan plan B kepada penduduk di alam Melayu, di tanah Melayu ataupun Malaysia sekarang. Dan mereka tidak lakukan plan A mereka sebagai mereka lakukan di Amerika, di India ataupun di mana-mana yang mereka lakukan. Dan kita juga mengagungkan Presiden Lai. Dia datang untuk menipu Sultan Kedah. Bagaimanakah Presiden Lai berpakat dengan Kedah, berpakat dengan Siam supaya menghancurkan Sultan Kedah. Akhirnya Sultan Kedah telah dikalahkan oleh Siam dengan pakatan British, dan akhirnya Pulau Pinang jatuh tangan British. Saya minta maaf. Mungkin kita berhenti di sini, dan kalau ada masa kita cuba panjangkan pada ruang lain. Saya minta maaf kalaulah bahasa saya terkasar, dan kepada radio Pronunciation sebab saya tiba-tiba batuk tidak dapat meneruskan ucapan ini sebab dia datang sebab daripada dalam. Dia datang dalam-dalam dan saya tidak dapat teruskan kata ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali